Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai hasil temu ramah kami bersama dengan seorang pegawai pemulihan yang mana pegawai tersebut bertanggungjawab dalam rawatan dan pemulihan penagih dadah yang mana yang ditempatkan di sebuah pusat iaitu Rumah Tuhan Kasih. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut mengenai latar belakang pegawai tersebut, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu dadah. Baik, apa itu dadah? Dadah ialah jenis bahan ataupun ubat-ubatan yang boleh menghayalkan seseorang jika penggunaannya itu diambil secara berterusan dan tidak terkawal dan boleh mengakibatkan ketagihan kepada diri seseorang. Penagihan dadah boleh mengakibatkan berlakunya perubahan kefungsian tubuh badan seseorang dan memberi kemudaratan kesihatan kepada diri seseorang sama ada daripada segi fizikal, mental, emosi ataupun tingkah laku. Bagi mereka yang telah pun terlibat dalam penagihan dadah akan sentiasa bergantung kepada dadah. Untuk makluman semua, penagihan dadah secara tidak langsung memberi sumbangan kepada peningkatan kes jenayah di negara kita. Pegawai pemulihan yang telah kami temu ramah ialah Encik Abdul Zalif bin Osman yang merupakan penyelaras program di Rumah Teduhan Kasih Jasin Melaka berusia 26 tahun dan beliau berasal daripada Kuching, Sarawak. Beliau pernah terlibat dalam ketagihan dadah seawal usia 11 tahun kerana pengaruh pakciknya sendiri dan pada usia 18 tahun, beliau dihantar oleh ibu bapanya ke Rumah Pengasih Malaysia untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Di situ beliau hanyalah sukarelawan tetapi disebabkan beliau menunjukkan komitmen dan bertingkah laku baik, beliau diserap sebagai pekerja tetap dan ditempatkan di Rumah Teduhan Kasih Jasin Melaka. Dan disitulah beliau membantu proses rawatan dan pemulihan penagih-penagih lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kini beliau telah dilantik oleh Pengasih Malaysia sebagai salah satu ahli jawatan kuasa Pengasih Malaysia di Sarawak. Okey, Rumah Teduhan Kasih ditubuhkan pada 1987. Apa yang dinyatakan oleh Encik Zarif dalam temubuan tersebut. Dan Encik Zarif menyatakan bahawa Rumah Teduhan Kasih ini menyediakan ataupun membantu golongan mereka yang bebas, yang telah bebas daripada ketagihan. Ia adalah sebuah organisasi yang berasaskan komuniti dan tidak berasaskan keuntungan, di mana mereka menyediakan perkhidmatan sosial, rawatan dan pemulihan ketagihan. Okey, Rumah Teduhan Kasih Jasin pula adalah sebuah cawangan yang telah ditubuhkan pada 2005, di mana mereka telah menubuhkan di Bandar Melaka dan mereka telah berpindah pada 2012 di bekas bangunan AADK, di mana di Rumah Teduhan Kasih Jasin ini telah menyediakan rawatan pemulihan secara sukarela dan sangat membantu golongan-golongan yang memerlukan, golongan-golongan penagih ini. Mereka juga memberi rawatan sehingga pulih, sehingga akhir hayat mereka dan memakan jangka masa yang panjang untuk sesi pemulihan dan rawatan ini. Ia mengambil masa dalam bertahun-tahun. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan sesi menggunakan model rawatan. Hasil temubuan yang telah dijalankan, Encik Zarif mengatakan bahawa setiap cawangan Teduhan Kasih menggunakan model rawatan yang sama sahaja, iaitu model terapeutik komuniti. Model yang digunakan ini adalah hasil daripada model yang telah dimodelkan semula. Menurut beliau lagi, disebabkan residen atau peserta mempunyai isu yang sama, mereka perlu mendesak atau perlu membantu antara satu sama lain untuk melakukan satu perubahan. Seterusnya, Encik Zarif juga mengatakan bahawa ada sebahagian peserta atau residen tidak sesuai menggunakan model ini, iaitu model terapeutik komuniti, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sejarah biososial residen yang teruk yang menyebabkan mereka tidak sesuai mengikuti program yang ringan yang dijalankan oleh Pusat Teduhan Kasih ini. Manakala keberkesanan model terapeutik komuniti yang digunakan dalam pelaksanaan sesi terbukti berkesan apabila model ini juga digunakan oleh 56 buah negara yang lain. Menurut Encik Zarif, peratusan peserta yang berjaya setelah mengikuti program di bawah Pusat Teduhan Kasih ini adalah sebanyak 68 sehingga 71%. Seterusnya saya akan perincikan tentang cabaran yang dilalui dalam pelaksanaan model. Terdapat dua cabaran seperti yang diberitahu oleh Encik Zarif. Yang pertama adalah mendapat klien yang agresif. Agresif ni bukan sahaja dia ada masalah sakit mental, tetapi agresif yang menunjukkan bahawa klien tidak rela untuk masuk ke tempat tersebut. Jadi apabila mereka tidak rela, ia akan menukarkan pihak Teduhan Kasih itu untuk menjalankan rawatan. Jadi pihak Teduhan Kasih mengambil langkah untuk melakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan klien tersebut ada masalah mental ataupun tidak dan dapat meletakkan rawatan yang mana yang sesuai dengan klien. Jadi cabaran yang kedua adalah apabila melibatkan campur tangan ibu bapa dalam proses pemulihan klien. Hal ini terjadi apabila klien sedang menjalankan rawatan pemulihan dan ibu bapa tiba-tiba datang nak ambil anak-anak bawa balik dan katanya ingin melepaskan rindu. Tetapi apabila klien balik ke rumah dan datang semula ke Pusat Teduhan Kasih, dia akan jadi tabiat mereka yang lama, iaitu mereka akan jadi proses pemulihan itu terhenti sebab ada gangguan daripada ibu bapa dalam proses pemulihan anak-anak. Malah ada juga ibu bapa yang mengeluh kerana proses pemulihan anak-anak jadi terlalu lama dan lambat dan katanya gagal untuk merawat anak mereka, sedangkan mereka yang mengganggu proses tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada persepsi kepada rawatan yang sedia ada. Menurut Encik Zarif, beliau telah berpuas hati dengan program yang telah dijalankan di rumah pengasih tersebut, iaitu mereka menitik beratkan tentang kerohanian dan kecergasan emosi yang merangkumi dengan semua aspek.
Selain itu, di rumah pengasih juga mereka bertanggungjawab untuk memberi peluang pekerjaan, bagi peluang untuk membantu rakan-rakan yang lain. Di rumah pengasih itu juga memberi peluang untuk mereka pulih, tetapi ia bukanlah 100% atas usaha rumah pengasih, tetapi ia bergantung kepada individu tersebut. Pihak rumah pengasih juga merujuk juga agensi anti dadah kebangsaan iaitu AADK untuk apa saja isu yang begitu juga pihak AADK akan merujuk juga pihak pertuduhan kasih kalau ada isu ataupun masalah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada cadangan penambahbaikan. Encik Zahrin mencadangkan penambahbaikan dengan mengaitkan tentang kaunseling. Sebab apa? Sebab stigma masyarakat hari ini beranggapan bahawa kaunseling hanya untuk orang yang bermasalah sahaja. Begitu juga dengan stigma kepada penagih dadah. Mereka mengatakan bahawa seorang penagih dadah tak layak diberi peluang untuk berjaya. Jadi Encik Zarif berharap agar beberapa pihak yang bukan sahaja daripada pihak kerajaan untuk memandang penagihan dadah ini dengan lebih perhatian supaya masyarakat dapat memahami dengan secara terbuka dengan penagihan dadah ini dan turut membantu dalam pemulihan penagih dadah. Seterusnya, Encik Zarif mencadangkan sekiranya ada staf ataupun pelajar yang berminat dari segi klinikal program dan ada asas pengendalian sesi, amat dialu-alukan untuk menjalankan praktikal di rumah teduhan kasih. Dan Encik Zarif juga bersama dengan staf sedang berusaha untuk membarui modul supaya dia lagi sesuai digunakan dengan persekitaran masyarakat di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada kegiatan klien selepas tamat tempoh rawatan. Jadi Encik Zarif memberitahu bahawa sesetengah daripada klien akan menyertai program aftercare program kalau mereka tak bersedia dan tak ada arah tuju selepas pulih sepenuhnya. Tetapi ada juga dalam kalangan klien yang menyewa rumah, satu rumah ada 5 ke 6 orang dan mencari pekerjaan di luar. Dan sesetengah juga ada yang berniaga, ada yang kerja di luar sambil belajar dan sebagainya. Pihak teduhan kasih itu sendiri akan menggalakkan klien untuk mencari kerja dan memastikan mereka betul-betul bekerja. Tetapi rumah teduhan kasih dia takkan menempatkan mereka di tempat khas, tapi menggalakkan mereka menyewa di kawasan yang berdekatan dengan pusat rawatan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan program pesedarawatan dan pemulihan bersama kerajaan di Rumah Teduhan Kasih Jasin Melaka. Berdasarkan tempoh bersama Encik Zarif, program bersama kerajaan adalah program kumpulan iaitu program bulanan yang diadakan sebulan sekali untuk peserta dalam pengawasan. Program ini bukan kerjasama sepenuhnya kerana tidak dibiayai oleh kerajaan secara keseluruhannya. Menurut beliau lagi, pihak kerajaan kurang membantu dari segi dana kewangan, namun mereka menggalakkan peserta rumah terbabit untuk menyertai program yang dianjurkan oleh mereka. Dana utama yang digunakan untuk membiayai program peserta adalah daripada hasil tanaman cili yang diusahakan oleh peserta rumah teduhan kasih. Tanaman itu diusahakan dengan menggunakan modal mereka sendiri. Namun begitu, terdapat juga Jabatan Pertanian yang menghulurkan sumbangan seperti baji atau racun tanaman kepada mereka sekiranya ada lebihan sahaja. Selain itu, program anjuran bersama yang pernah diadakan adalah kerjasama bersama agensi bomba iaitu Khusus Asas Keselamatan Kebakaran dan Fire Drill. Oleh itu, menurut Encik Zarif, setakat ini hanya pihak agensi anti dadah kebangsaan sahaja yang paling aktif membuat program bersama peserta rumah teduhan kasih terbabit. Mengenai persepsi masyarakat Jasin terhadap rumah teduhan kasih, memang pada awalnya masyarakat Jasin mempunyai pandangan negatif terhadap rumah teduhan kasih. Namun kini pandangan negatif mereka sudah berkurang disebabkan mereka sudah mengenali rumah teduhan kasih dan mengetahui siapa penetap di sana. Dan disebabkan hal ini, Encik Zarif menggalakkan agar penagih-penagih di luar sana memilih rumah teduhan kasih sebagai pusat pemulihan. Dan pandangan negatif masyarakat Jasin ini berkurang juga disebabkan oleh penlibatan penetap rumah pengasih terhadap aktiviti yang dilakukan di kawasan perumahan Jasin. Sebagai contoh, seperti di Hari Raya Adik Adha berlakunya aktiviti korban lembu dan sebagainya, penetap rumah pengasih juga akan turut serta membantu masyarakat Jasin. Dan di situ masyarakat Jasin mula terbuka mata melihat penetap rumah pengasih sebenarnya seorang yang baik dan pandai serta menghormati orang tua. Namun walau bagaimanapun persepsi negatif itu masih ada, tetapi penetap di rumah pengasih telah membuktikan bahawa diri mereka bukanlah jahat sangat. Mereka hanyalah tersalah pilih jalan dan bukan sehingga membunuh orang. Itu sahaja, terima kasih. Baiklah, apa yang dapat disimpulkan melalui temu ramah yang dijalankan bersama Pegawai Rumah Teduhan Kasih Jasin ini adalah model rawatan yang digunakan oleh pegawai pemulihan adalah berkesan terhadap klien yang menerima rawatan dan pemulihan di pusat rawatan bagi penagihan dan juga penyalahgunaan bahan. Selain itu, berdasarkan kajian kami melalui temu ramah bersama pegawai pemulihan, bukan golongan muda sahaja yang taksub dan ketagihan dengan dadah jenis amphetamine type stimulant ATS, malah golongan yang berumur juga makin meningkat dalam ketagihan dadah jenis ATS ini, yang menunjukkan bahawa masih ramai lagi masyarakat yang tidak memahami bahaya penggunaan bahan ini terhadap hidup kita. Jadi apa yang ingin kami ungkapkan melalui temu bual ini adalah setiap individu perlu memandang lebih terhadap isu penagihan dadah yang terus merosakkan generasi muda yang baru mengenal dunia, dan juga perlu untuk masyarakat sekarang memberi peluang kepada penagih dan bekas penagih untuk memulakan hidup baru mereka kerana mereka juga berhak untuk hidup selesa dan diterima oleh masyarakat setempat. Perkara ini menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia adalah sangat prihatin sesama kita dan juga kita dapat bersama-sama berganding bahu untuk membanteras penyalahgunaan bahan.